Assalamualaikum anak-anak kelas tahun 5. Hari ini kita nak bincang muka surat 84, penyelesaian masalah. Okey, masalah berkaitan dengan nombor perpuluhan, pecahan dan juga peratus. Jadi dalam ni kemungkinan ada pecahan, kemungkinan ada peratus dan juga perpuluhan. Jadi kamu dah belajar tiga tajuk. Mari kita lihat bagaimanakah penyelesaian masalah. Jadi kamu boleh rujuk muka surat 84 dalam konteks kamu. Okey, jadi kita akan tengok apa yang ada dalam muka surat 84 ini. Jadi soalan pertama dalam satu tinjauan 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola sepak. Jadi dia tak beritahu ada berapa orang pun dalam kelas tu, cuma dia beritahu ada 4. Okey, ada 4/5. Jadi ada 4/5 murid daripada tahun 5 tu suka main bola sepak. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut. Tadi dah 3/5. Tapi dalam kumpulan murid yang sama tadi, iaitu murid yang suka bermain bola sepak tadi, 1/3 daripadanya juga bermain hoki. Jadi selain dia suka main bola sepak, dia suka juga main hoki. Okey. Jadi sebilangan daripada murid yang suka main bola sepak, dia suka main hoki. Jadi dalam soalan dia minta kamu nyatakan pecahan murid yang suka bermain hoki. Pecahan murid yang suka bermain hoki. Jadi kalau kita baca tadi, kalau soalan tadi kita baca balik, dia disebut 1/3 daripada murid yang suka main bola. Jadi 1/3 daripada 4/5. 1/3 daripada 4/5. Okey, fahami soalan. 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola sepak. 1/3 daripada murid tahun 5 dedikasi yang suka bermain bola sepak juga suka bermain hoki. Jadi dia tak sebut 1/3 daripada murid kelas tu. Dia kata 1/3 daripada murid yang suka bermain bola sepak. Murid bermain bola sepak pun tak diberitahu bilangan. Dia bagi dalam bentuk pecahan sahaja. Cari pecahan murid yang suka bermain hoki. Baik, nah. Jadi kita tukarkan ayat dia menjadi 1/3 daripada 4/5. Jadi daripada 4/5 tu, maka kita kena lukis 4/5 dahulu, sebab dia adalah jumlah yang asal. Jadi kalau kamu tengok, ada satu kertas yang dipotong kepada 5 bahagian yang sama besar. Jadi 4 bahagian yang berwarna pink, warna purple tu dinamakan 4 bahagian daripada 4 bahagian daripada 5 bahagian. Okey, saiz yang bawah tu adalah saiz yang dipotong 5. Jadi yang main hoki pula 1/3 daripadanya. Jadi daripada kertas yang sama, kita nak jadikan murid 1/3 tu, kita kena potong kepada 3 bahagian. Jadi saiz dia tu memanjang dari hujung ke hujung tu, itu dipanggil 1/3. Jadi ada 1/3, 2/3, 3/3. Maka kita kena potong 3 kertas yang sama. Tetapi kita hanya ambil bahagian yang atas. Kita lorekkan. Jadi bahagian yang berlorek dan bahagian yang berwarna purple itu, yang bahagian bertindih itulah sebenarnya murid yang suka bermain hoki dan juga suka bermain bola. Okey. Kalau yang bawah tu, yang warna purple tu, adalah murid yang suka main bola sahaja. Yang bahagian yang bertindih lorek dan juga warna purple tu adalah murid yang suka main kedua-duanya. Okey. Jadi kamu boleh tengok video, cikgu dah share pun video tu dalam tu, atau kamu boleh scan sendiri dalam buku kamu. Okey, ada video bagaimana dia buat menggunakan kertas. Kamu boleh tengok sendiri. Jadi kita buat dalam bentuk ayat matematik, dia akan jadi seperti inilah. 1/3 darab 4/5. Sebab dia daripada ni, dia akan duduk di belakang. 1/3 daripada 4/5 adalah 1/3 darab 4/5. Jadi memandangkan penyebut di bawah dia tidak sama, maka kita nak kena jadikan dia sama. Maka kedua-duanya kita darab. 3 tu kita
darab dengan 5, dia akan jadi 15 bahagian. Okey, di sini kamu akan nampak ada 15 bahagian kecil. Yang bertindih tu ada 1, 2, 3, 4. Maka jawapan dia 4/15. Okey, 4/15. Bagi itulah bagaimana macam mana jawapan dapat 4/15. Baik, kita nak tengok seterusnya. Seterusnya soalan 2, kamu lihat soalan 2. Sebuah komputer riba berjisim 1.26 kg. Okey, ini tajuk perpuluhan. Kotak A seperti gambar di sebelah boleh menampung muatan maksimum 14 kg. Bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba yang sama? Di sini ada perkataan sama ya. Ada perkataan sama, maksudnya 12 komputer yang sama, maka kita kena darab dengan 12. Apa dia yang darab 12? Jisim. Jisim bagi sekotak, jisim bagi satu komputer riba. Okey. Fahami soalan. Sebuah komputer riba 1.26. Kotak A mampu menampung 14 kg. Adakah kotak ini mampu menampung 12? 12. Kita kena tahu dulu berapa berat 12 tu. Jadi 12 darabkan dengan jisimnya 1.26. Darab dengan 1.26. Kamu buat dalam bentuk lazim atau buat dalam sifar petak ataupun boleh, tak ada masalah. Okey, kamu akan dapat 15.12 kg. Ya, kita perhatikan soal dia punya kotak tu tampung 14 sahaja. Maka adakah boleh? Jawapannya tidak boleh. Okey, tidak boleh. Kemudian tengok bawah ni. Pandukan jadual di sebelah, pilih jenis kotak yang sesuai untuk menghantar 12 komputer riba di atas. Kalau kat atas ni tak boleh, kotak ni tak boleh, kita boleh guna kotak yang mana 15 termasuk di bawah antara 10 hingga 20. Maka kita boleh menggunakan kotak P. Okey. Baik, itu soalan kedua. Kita tengok soalan seterusnya. Sekarang kita tengok pula soalan 3. Bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Pada hari kedua, bilangan pengunjung meningkat 70% berbanding dengan hari pertama. Berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Okey, apakah maklumat yang kita terima? Okey, hari pertama 600. Hari kedua meningkat 70%. Bukan kata pada hari kedua tu hanya 70%. Dia meningkat, bertambah lagi 70%. Kalau 100% adalah jumlah pada hari pertama. 600 orang tu adalah 100%. Dia meningkat 70%, maksudnya lebih daripada 600 tu. Kalau kata meningkat 100%, dia bertambah lagi 600 lah. Tetapi sekarang dia tak sampai pun 100, maksudnya dia ada penambahan 600 tambah lagi, tak tahulah berapa. Yang tu kita kena kira. Okey, jadi berapakah 70% tu? Tak penting. Dalam soalan ni dia tanya berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua. Pada hari pertama 100%. Pada hari kedua ada tambahan lagi 70%. Jadi kita tahu pada hari kedua jumlah pengunjung adalah 170% daripada jumlah asal pada hari pertama. Hari pertama berapa jumlah asalnya? 600. Sebab itulah 170 per dengan 100. 170 per 100 tu adalah mewakili 170%, ditukarkan kepada pecahan saja. Dia tukar jadi pecahan, kita darabkan dengan bilangan asal 600. Jadi 170 bahagi dengan 170 per 100 darab dengan 600. Sini ada sifar. Sini ada sifar, belakang atas pun ada sifar, kita boleh mansuhkan. Maka tinggal 6. 170 darab 6, kamu akan dapat 1020. Jadi pada hari pertama 600, hari kedua 1020. Ada penambahan sebanyak 70%. Okey. Kalau kamu nak buat
kira 70% pun boleh. Tetapi kamu tolong jangan lupa untuk tambah pada akhir sekali. Dah dapat 70 tu, berapa 70% tu kamu kena tambah balik dengan 600. Maka dia ada dua langkah. Ada dua langkah di situ. Jadi kalau kamu takut kamu terlupa, baik kamu gunakan satu langkah macam ni. Kamu tambah siap-siap langkah tu, kamu tambah penambahan tu berlaku pada awal soalan. Sebelum buat pengiraan, kita dah tambah siap-siap. Kemudian baru kita buat pengiraan. Okey. Ini yang lebih cikgu syorkan untuk kamu buat. Okey. Kita tengok pula soalan seterusnya, soalan 4. Maklumat di sebelah menunjukkan jarak perjalanan sahala sebuah bas ekspres dari Kuala Perlis ke Johor Bahru. Berapakah jarak perjalanan pergi dan balik? Okey, dua kali lah. Sekali pergi, sekali balik. Sekali pergi tu, kamu tengoklah jarak dah. Bas itu nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Sekali pergi 682 km. Patah balik 682.03 km. Jadi kamu boleh tambah atau kamu boleh darab. Jadi kalau kamu darab, inilah jawapan yang kamu akan terima untuk satu perjalanan. Dia minta kamu guna satu tempat perpuluhan. Lepas titik, dia nak satu nombor sahaja. 364 perpuluhan. Baik, dia ada sifar 6. Kita tak boleh jadikan dia sifar di situ sebab belakang sifar tu adalah 6. 6 dia dah menghampiri kepada nombor seterusnya. Jadi nombor seterusnya, kalau sifar, nombor seterusnya adalah 1. Jadi nombor bermula dari 5, 6, 7, 8, 9, kita kena jadikan dia nombor seterusnya. Kalau sifar dia akan naik 1 lah. Kalau kata 1, 2, 3, 4, itu masih lagi nombor kecil, kita kekalkan nombor sifar tu. Tetapi memandangkan dia dah nombor belakang tu adalah 6, maka kita akan jadikan dia dia akan jadikan 1364.1. Okey, yang ni cikgu terpadam dia punya 1, tak nampak. Okey. Jadi tambah jarak pergi balik untuk menyemak jawapan. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, jadi inilah latihan yang kamu kena buat, soalan A, B dan C. Okey, jadual menunjukkan bilangan ayam di dalam reban A dan B. Berapakah bilangan ayam di dalam reban B? Reban A 120 ekor. 120 ekor. Reban B 1/3 daripada bilangan ayam dalam reban A. Okey, kalau 1 tu nampak dia tulis 1/3. Kalau 1 dia bersamaan dengan 120 lah. Tambah lagi 1/3. Tambah lagi 1/3, kamu darab lah. Darab. Ataupun kamu tak nak buat macam tu, kamu jadikan dia pecahan tak wajar. Jadi kita tengok ada tak. Kita jadikan dia pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Okey, kita padam dulu tulisan ni jap. Kita jadikan 1/3 tadi. 1/3 ni tukarkan menjadi 1 ni adalah 3/3. Maka kalau 3/3 tambah lagi 1/3, ini 1 ni. 1 ni 3/3. Sebelah sini ada 1/3. Maka dia akan jadi 4/3. Okey, 4/3 baru kamu tambahkan dengan, kamu darab lah. Nak cari jumlah dia, 4/3 daripada ayam ada 120. Kamu darab dengan 120. Kamu selesaikan. Ini 12 ni ada dalam CP3. Kamu boleh selesaikan. Tambah kosong di belakang. Kemudian darab. Dapatlah dia punya jawapan. Okey, soalan B. Pekerja kedai kek Amira menyediakan satu adunan kek berjisim 15.48 kg. Adunan ini digunakan untuk membuat 24 biji kek yang sama jisimnya. Okey, yang sama jisimnya maksudnya
sama jisim ada 24. Maka itu adalah operasi darab. Darab dengan 24. Apa dia darab 24? Jisim dia ni. Okey. Hitung jisim sebiji kek. Okey. Yang ni kalau darab 24 jadi 15/48. Jadi dia nak sebiji kek. Jadi sebiji kek kita kena patah balik lah. Kena bahagi songsangan dia. 24 kek. Okey, 24 kek sama dengan 15/48. Kalau 1 kek 24 ni kena bahagi dengan 24. Jadi 15 ni pun kena bahagi dengan 24. 15/48. Okey, 15/48 kena bahagi dengan 24. Buat bentuk lazim. Dapatlah jawapan dia. Kena buat CP24. Seterusnya C. Abang belanja. Abang berbelanja RM230. Kakak pula berbelanja RM150 daripada perbelanjaan abang. Jadi kira perbelanjaan kakak. Kalau 100% samalah dengan abang dia RM230. Maksudnya kakak ni belanja lebih daripada abang dia. RM150. Kalau 100% sama dengan RM230. Kakak dia RM150, maksudnya melebihi perbelanjaan abang dia. Kita tahu 50% adalah setengah. Jadi dia ada 230 tambah setengah lagi daripada 230. Itulah jumlahnya. Okey. Atau kamu boleh buatlah pengiraan dia. Dalam bentuk ayat matematik dia akan jadi macam ni. 150. Okey, 150 per dengan 100 sebab 150%. Darab dengan 230. Yang mana boleh potong, kamu potong siap-siap. Potong. Ni pun kosong, boleh potong. Jadi yang tinggal 23 darab dekan dengan 15. Kamu buat sifir dalam bentuk kotak. Sini 23, sini 15. Kamu akan dapat jawapan akhir dia. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh jawab soalan ni dan hantar kepada cikgu. Hantar ke Telegram lah, mudah untuk cikgu semak dan simpan dalam folder yang tertentu lah. Lagi nanti cikgu nak bagi markah PBD, cikgu semak kepada folder itu saja. Jadi sekian, terima kasih dari cikgu. Selamat menjawab soalan.